Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar tingkatan 4 Maha Johor sekalian. Okey, so pada hari ini kita akan sambung perbincangan kita berkenaan dengan bab teknologi hijau dalam melestarikan alam. Okey, so pada minggu lepas kita pun membicarakan berkenaan dengan subtopik 4.1 berkenaan dengan melestarikan alam sekitar, di mana kamu semua telah pun diperkenalkan dengan konsep teknologi hijau dan apakah kepentingan konsep ini kepada kelestarian alam, dan kita pun berjaya untuk menghubungkan antara kecekapan tenaga dengan teknologi hijau. Okay, bagaimanakah dengan mempercekapkan penggunaan tenaga ini dapat membantu dalam melestarikan alam. Dan kita pun melihat 4 tonggak utama yang menguatkan lagi dasar teknologi hijau, iaitu tenaga, alam sekitar, ekonomi dan juga sosial. Alright, dan kita telah pun diperkenalkan berkenaan dengan konsep kecekapan tenaga seperti pelabelan. Okey, ada label yang dipanggil sebagai label cekap tenaga yang dipasang pada setiap alat-alat elektrik ini yang memberikan kita info lah berkenaan dengan berapa banyak tenaga yang dapat dijimatkan jika kita menggunakan alatan tersebut. Okey, so dan juga pada minggu lepas kita pun melihat berkenaan dengan sektor-sektor yang wujud dalam teknologi hijau seperti sektor tenaga, sektor pertanian, sektor pengangkutan, sektor pengurusan sisa dan air sisa, sektor bangunan, sektor perindustrian dan pembuatan berserta dengan sektor TMK. Okey. So pada hari ini kita akan tengok kepada sektor tenaga dalam teknologi hijau. So sebelum kita merujuk kepada sektor tenaga ini, so perlu kita tahu apakah yang dimaksudkan dengan isu sosio-saintifik. Okey. So setiap sektor-sektor ini dia punya isu sosio-saintifiknya. Okay. So isu sosio-saintifik ini merujuk kepada masalah terbuka yang merupakan isu sosial kontroversi yang boleh kita kaitkan dengan sains dan menekankan aplikasi moral dan saintifik kepada situasi dunia sebenar. Okay. So isu sosio-saintifik ini yang banyak menyumbang kepada permasalahan di dalam kelestarian alam. Baik dalam sektor tenaga, sektor pertanian, sektor pembuangan sisa dan bermacam-macam lagi sektor dalam teknologi hijau ini. Isu inilah yang menyebabkan kenapa kita perlu mengamalkan teknologi hijau. So bila kita merujuk kepada sosio dan juga saintifik, sosio berarti social, yang melibatkan manusia, iaitu kita sendiri, bagaimana tindakan kita, perbuatan kita dan juga keputusan yang kita ambil ini mempengaruhi ekosistem alam. Dan saintifiknya daripada segi sudut sains, bagaimana benda ini kita memberikan kontribusi, sumbangan kepada permasalahan sosial ini. Alright, so ini isu sosio-saintifik yang perlu kita address, yang perlu kita perincikan, yang perlu kita tekankan dalam menangani masalah-masalah dalam kelestarian alam. So antara contoh isu-isu sosio-saintifik yang biasa kita dengar yang melibatkan tentang alam sekitar, pertama ialah seperti isu pemanasan global, isu pencemaran udara, isu pembuangan sisa yang tidak terancang, yang keempat ialah penebangan hutan dan juga pencemaran air. So ini ada contoh isu-isu sosio-saintifik yang biasa kita dengar, yang biasa kita hadapi setiap hari. Dan apakah perkara ini yang melibatkan dalam sektor yang kita akan bincangkan dalam masa-masa terdekat inilah. So isu sosio-saintifik ini dia timbul disebabkan oleh aktiviti yang dilakukan sendiri oleh manusia. So seperti yang kita katakan, pencemaran udara, pembuangan sisa bahan buangan, pemanasan global, semua ini wujud disebabkan oleh tindakan ataupun aktiviti yang dilakukan oleh manusia tersebut. So inilah isu yang penting yang perlu kita tekankan. Dan kita tengok kat sini apakah hasil ataupun implikasi besarnya. Isu-isu ini, yang pertama, dia boleh menyebabkan fenomena perubahan iklim, disebabkan oleh mungkin pembebasan gas-gas rumah hijau, di mana gas rumah hijau ini juga boleh menyebabkan berlakunya pelbagai lagi masalah seperti pemanasan global, peningkatan aras laut, yang akan juga menyebabkan banjir kilat, kemarau dan bermacam-macam lagi fenomena bencana alam. So semuanya ini disebabkan oleh isu sosio-saintifik ini, iaitu aktiviti yang dilakukan sendiri oleh manusia. Tangan manusia yang tangan merosak. So bila kita sentuh sesuatu mesti akan rosak, confirm. Sentuh pokok ditebang. So kita sentuh sesuatu akan terbina sesuatu yang mungkin menyebabkan pencemaran alam dan sebagainya. So tangan inilah tangan perosak. Alright. So kita sendiri yang menyebabkan berlakunya
pelbagai fenomena alam, pencemaran dan sebagainya. Okey. Dan bila benda-benda ini dah berlaku, barulah kita nak merujuk kembali bagaimana kita nak kembalikan semula kepada keadaan asal. Sebab itulah wujudnya konsep teknologi hijau dalam kelestarian alam. Alright. So untuk hari ini kita tengok kepada sektor tenaga. So apakah contoh isu social scientific dalam sektor tenaga yang perlu kita tekankan, yang perlu kita tangani dan sebagainya. Okay, pertama kita tengok apa? Penggunaan sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Okay, seperti apa? Petroleum, okay, bahan bakar lain seperti arang batu dan juga gas asli. So kita banyak bergantung, okay, kepada penggunaan bahan-bahan bakar ini, bahan bakar api fosil ini untuk menjana tenaga. Macam di Malaysia, okay, ada jana kuasa kita yang menggunakan pembakaran bahan bakar api fosil ini untuk menjana tenaga elektrik. Macam di negara India masih lagi menggunakan pembakaran arang batu untuk menjana tenaga elektrik. Okay. So banyak lagi negara, terutama negara dunia yang ketiga ataupun dunia kedua ini, yang masih lagi menggunakan sumber bahan yang tidak boleh diperbaharui sebagai pilihan utama dalam menjana tenaga. Okay. Itu yang pertama, isu pertama. Isu yang kedua ialah apa? Pembakaran sumber bahan api fosil yang boleh menghasilkan gas rumah hijau seperti karbon dioksida. Okey, so bila gas rumah hijau ini banyak, maka akan berlakulah satu keadaan yang dipanggil sebagai kesan rumah hijau. Okey, kesan rumah hijau ini dia mengambil daripada sinonimnya rumah hijau, iaitu rumah yang pada asalnya dibina daripada kaca, okey, untuk tujuan botanik, okey, pertanian, okey, di mana dibuat pada negara-negara yang sejuk. So nak memastikan bahawa tumbuhan ini mekar tumbuh dengan baik, dia memerlukan suhu yang tertentu. Okay, so dia wujudkan satu rumah hijau, okay, yang di mana rumah hijau ni memang dibina daripada kaca dan dapat memerangkap haba, okay, supaya tumbuhan tersebut dapat hidup dengan baik. Itu konsep dia. So bila kita aplikasikan kesan rumah hijau terhadap situasi dunia sekarang, okay, so banyak kilang-kilang yang kita tengok dibina, okay, yang membebaskan gas-gas rumah hijau seperti contoh karbon dioksida, karbon monoksida. Okay. So gas rumah hijau ini apa yang berlaku bila dibebaskan ke atmosfera bumi, dia akan berkumpul di atmosfera bumi dan akan mewujudkan satu lapisan gas. Okay. So lapisan gas ini apa yang berlaku ialah apa sahaja haba yang dipantulkan daripada tanah kembali semula ke angkasa, jika wujudnya pembentukan lapisan-lapisan gas rumah hijau ini, haba tersebut tidak dapat dibebaskan semula ke angkasa dan akan dipantulkan semula ke permukaan bumi. Okey, so ini dipanggil sebagai kesan rumah hijau. Okey, so haba yang pada secara kebiasaannya, secara semula jadinya akan dipantulkan semula daripada permukaan bumi kembali semula ke angkasa. Lepas bila ada lapisan gas rumah hijau ini, dia akan dipantulkan semula ke permukaan bumi yang akan mewujudkan satu fenomena alam dipanggil sebagai pemanasan global. Okey, so pemanasan global adalah salah satu daripada kesan rumah hijau. Dan bila berlakunya pemanasan global, maka perubahan iklim akan berlaku, suhu bumi akan makin bertambah. So ada banyak kawasan-kawasan yang dahulunya subur mungkin menjadi kering kontang, menjadi tandus. Okey, dan kita tengok juga bila berlaku pemanasan global, kesannya kepada apa? Peleburan ais di kutub utara dan kutub selatan. So bila glasier-glasier ais di utara dan juga selatan ini mula mencair, maka akan berlakulah peningkatan aras laut. Dan bila berlakunya peningkatan aras laut, maka akan berlakulah kejadian hakisan laut. Hakisan pantai, maaf. Okey, hakisan pantai. Okey, so lama-kelamaan banyak pantai-pantai kita ni mungkin akan hilang. Disebabkan oleh peningkatan aras air laut. Contohlah paling mudah, saya ambil paling mudah dekat tempat saya di Melaka, di Pengkalan Balak. Okay, zaman saya kecil ke tahun 90-an, okay, itu tempat paling utama lah, destinasi untuk berpiknik, okay, berkelah bersama keluarga. Okay, pantainya masih lagi besar. Tapi cuba tengok pada hari ini, apa yang berlaku ialah lama-kelamaan pantai di Pengkalan Balak itu sudah makin lama makin terhakis. Okay, sampai mereka terpaksa bermain benteng batu, okay, untuk menghalang hakisan pantai. Okay, sama juga saya akan pernah tengok dekat mana PCB, Pantai Cahaya Bulan di Kota Baru, Kelantan.
Okey, dahulunya pantainya sangat besar, okey, cantik dan sebagainya. Tapi lama kelamaan pantai tersebut mula menghilang. Dia air semakin lama semakin menghampiri darat. Dan jika kita pergi ke Kelantan Pulau PCB pun kita akan tengok adanya binaan benteng-benteng batu untuk menghalang hakisan tanah. Okey. So inilah kesan rumah hijau disebabkan oleh pembebasan gas-gas rumah hijau. Okey, daripada mana? Daripada mungkin sumber bahan bakar api fosil iaitu kilang dan juga kenderaan kita. Alright. Yang ketiga, isu yang ketiga adalah isu apa? Kesan pembakaran bahan api fosil ini yang akan menyebabkan perubahan iklim yang ekstrim dah. Okey, bila kita membakar bahan api fosil, membebaskan gas rumah hijau, okey, berlakunya kesan rumah hijau akan menyebabkan perubahan iklim yang sangat ekstrim dan sangat mendadak yang boleh menyebabkan kemarau panjang dan pelbagai lagi bencana alam lain. Okey. So ini adalah isu-isu sosio-saintifik dalam sektor tenaga yang perlu kita ambil tahu, yang perlu kita tangani bersama. So bagaimanakah aplikasi teknologi hijau ini dapat membantu menangani isu sosio-saintifik dalam sektor tenaga tadi. Okey. So sebab apa sektor tenaga sangat-sangat menitik beratkan beberapa perkara. Okey, memandangkan sektor ini merupakan sektor yang paling utama dalam pengaplikasian teknologi hijau. Okey, so ada dua perkara yang dititik beratkan dalam teknologi hijau bagi menangani isu sosio-saintifik berkaitan dengan sektor tenaga ini. Yang pertama ialah bagaimana tenaga itu dapat dijana atau dibekalkan. Yang kedua, kecekapan penggunaan dan pengagihan tenaga yang dihasilkan. So ini dua perkara yang perlu kita titik beratkan. Yang pertama ialah bagaimana kita boleh menjana tenaga tersebut. Yang kedua, bagaimana kita boleh memastikan kecekapan penggunaan dan agihan tenaga yang dihasilkan tadi. Okey. So sebelum ni kita tengok antara masalah ataupun isu sosio-saintifik yang dalam sektor tenaga ini adalah oleh pembakaran bahan api fosil. Okay, kita menggunakan sumber bahan api fosil seperti petroleum dan juga gas asli untuk menjana tenaga. So, bagaimana kita nak menangani masalah ini? Mudah saja. Kita carilah sumber-sumber tenaga yang boleh diperbaharui. So, ada banyak lagi sumber tenaga yang boleh diperbaharui, yang boleh kita ambil, okay, sebagai option kepada bahan api fosil. Pertama, kita dah apa contoh sumber tenaga angin. Okey. Kita gunakan tenaga angin untuk menjana tenaga elektrik dan sebagainya. So juga merupakan salah satu sumber tenaga yang boleh diperbaharui, tenaga yang bersih, okey, dan boleh menggantikan penggunaan sumber bahan api fosil. Okey. Yang kedua, kita ada apa? Sumber tenaga hidro. Okey, tenaga air. Okay, dengan membina empangan-empangan dan kita menggunakan tenaga kinetik dalam pengaliran air tersebut untuk menjana tenaga elektrik. Okey, so even kat negara Malaysia pun kita ada beberapa empangan yang digunakan sebagai penjana kuasa elektrik. Okey, contoh seperti mana empangan di Bakun, okey, empangan di Cenderuh. Alright, semua ni merupakan empangan-empangan penjana kuasa hidroelektrik. Okey, yang ketiga, kita boleh menggunakan sumber tenaga solar. Okey, sedia kita maklum, okey, macam bumi Malaysia ini menerima taburan cahaya yang sangat tinggi. Okey, hampir daripada pukul 6 pagi sampai pukul 7 malam. Okey, lebih daripada 12 jam kita menerima taburan cahaya matahari yang tinggi. So kita boleh menggunakan, okey, sumber tenaga solar ini untuk menghasilkan tenaga elektrik. Okey, potensinya sebagai sumber tenaga baru yang boleh diperbaharui. Okey, so kelebihan bagi negara kita Malaysia ialah kita menerima taburan cahaya yang sangat mencukupi yang boleh kita gunakan untuk menjana tenaga elektrik. Alright. Seterusnya, kita boleh menggunakan sumber tenaga geotermal. Okey, so sumber tenaga geotermal. Geo ialah bumi, termal ialah haba. Okey, contohnya apa? Sumber air panas. Okey. So kalau kita ada kolam-kolam air panas ataupun mungkin yang apa? Macam wap-wap panas yang keluar daripada permukaan bumi itu, so itulah sumber geotermal. So kita boleh menggunakan sumber tenaga haba tersebut untuk menghasilkan tenaga elektrik. Tapi bukan semua negara dia boleh menggunakan sumber tenaga geotermal. Okey, macam Malaysia mungkin ada beberapa tempat tapi mungkin tak begitu besar. Alright. So saya boleh fikirkan mungkin ada dua negara lah yang boleh mengaplikasikan sumber tenaga geotermal ini, iaitu mungkin Jepun dan juga Korea Selatan. Okey, so negara mereka ni ada banyak onsen ataupun ada banyak air panas. Okey, sumber air panas sebab mereka tetap dalam di
di bawah lingkaran gunung berapi. Okey, lingkaran lautan Pasifik. Okey, lingkaran api Pasifik. Okey, so negara-negara yang ada gunung berapi ni selalunya dia akan ada sumber geotermal. So dia boleh menggunakan sumber tenaga tersebut. Okey, mungkin satu lagi yang boleh kita mention seperti apa? Penggunaan tenaga nuklear. Okey. So sumber tenaga nuklear juga dianggap sebagai sumber tenaga yang bersih yang boleh diperbaharui. So tenaga elektrik boleh dijana menggunakan konsep pelakuran nuklear. Pembelahan nuklear. Okey, yang mana dengan konsep pembelahan nuklear ini dapat menghasilkan banyak tenaga haba untuk menghasilkan tenaga elektrik, dan ini akan sentiasa berlaku dalam reaktor nuklear. So negara yang ada sumber tenaga nuklear juga boleh menggunakan sumber ini sebagai sumber alternatif dalam penghasilan tenaga elektrik, menggantikan sumber bahan api fosil. Okey, so inilah kita tengok cara tenaga itu dijana dan dibekalkan. Yang kedua dari segi kecekapan penggunaan dan agihan tenaga. Okey, so dalam konsep hijau, okey, dalam teknologi hijau ini, bagaimana kita nak memperkasakan penggunaan tenaga yang boleh diperbaharui ini. Okey, so first kali kita tengok pada konsep kecekapan tenaga. Macam Malaysia kita punya guideline kita, okey, iaitu label cekap tenaga. So kita boleh pilih, okey, kita boleh beli peralatan elektrik yang mempunyai 4 ataupun 5 bintang, okey, yang mana lebih banyak bintang, lebih cekap tenaga yang digunakan oleh alatan tersebut. So kita boleh pilih, okey, yang kita berhak untuk memilih manakah bahan ataupun peralatan elektrik yang mampu memberikan kecekapan tenaga yang optimum. Okey. So dengan menggunakan alatan tersebut, maka kita boleh membantu dalam meningkatkan kecekapan penggunaan tenaga elektrik seharian kita. Okey. So bila kita cekap menggunakan tenaga elektrik tersebut, maka penggunaan tenaga elektrik ini tidak dapat dibazirkan ataupun dapat dikurangkan pembazirannya. Okey. Lepas tu pentingnya kita ni ada label cekap tenaga. So belilah dengan bijak. Okey. Yang kedua apa? Bila ada peralatan elektrik yang tidak digunakan, contohnya kita komputer ataupun charger handphone dan sebagainya, kalau tak digunakan, kita tutup dan kita cabut. Okey. Ini yang lebih baik, tutup dan cabut. Alright. Yang ketiga, kita boleh gunakan cara apa? Kita boleh menggunakan seperti apa? Macam konsep let's say dalam aircon. Okey, penyaman udara. Okey. So kita boleh settingkan dia punya suhu tu kepada 24 ke 25 darjah Celsius. Dah sejuk dah tu. Okey. Saya pun sekarang ni pun dalam bilik ni pun masih menggunakan 24 darjah Celsius. Tengok ni. Okey, 24 darjah Celsius. Okey. So kalau kita settingkan kita punya aircon tu kepada 24 ke 25 darjah Celsius, ianya dapat mencekapkan lagi penggunaan tenaga elektrik. Okey, kalau kita settingkan suhu yang sangat sejuk, okey, bawah 20, 16, 17, 18, okey, banyak tenaga elektrik yang perlu digunakan untuk menghasilkan suhu tersebut. Okey, so kita banyak membazir tenaga. So kalau 24, 25 tu just nice lah. Okey, suhunya pun selesa, tak terlalu sejuk, tak terlalu panas. Okey, so kita boleh membantu, okey, mencekapkan penggunaan tenaga dengan kita sendiri settingkan kita punya aircon. Alright. So ini adalah antara cara bagaimana kita nak meningkatkan kecekapan penggunaan tenaga dan agihan tenaga elektrik tersebut. Pilih peralatan elektrik yang mempunyai label cekap tenaga 4 ataupun 5 bintang. Okey, tutup dan cabut plug ataupun switch peralatan kita ni jika tak digunakan. Dan kalau kita menggunakan aircon, kita boleh settingkan pada suhu 24 ataupun 25 darjah Celsius. Okey. So ini tentang aplikasi teknologi hijau untuk menangani isu sosio-saintifik dalam sektor tenaga. So dengan memahami apakah isu-isunya dalam sektor tenaga ini, maka kita boleh mencadangkan beberapa perubahan berdasarkan kepada teknologi hijau ini untuk kita guna pakai, untuk kita membantu dalam menggantikan, mencari alternatif sumber tenaga yang boleh diperbaharui dan juga boleh mengurangkan pembebasan gas-gas gas-gas rumah hijau, dapat membantu mengurangkan pemanasan global, dapat membantu dalam mengurangkan peningkatan aras laut yang berlebihan yang boleh menyebabkan berlakunya hakisan pantai, dan juga pada masa yang sama kita boleh membantu dalam mengembalikan semula iklim bumi ini kepada yang sebelumnya. Okey. So dengan hanya menukarkan kita punya sumber tenaga daripada yang tidak boleh kepada yang boleh diperbaharui,
Okay, dan juga mencekapkan penggunaan tenaga kita ke isu-isu sosio-saintifik dalam sektor tenaga ini dapat kita tangani dengan baik. Okay. Tapi semuanya ini memerlukan kerjasama daripada pelbagai pihak, baik kerajaan maupun rakyat. So, kita perlu memainkan peranan kita. Okay, kerajaan pun ada peranan dia. Okay. Contohnya kerajaan mengadakan satu dasar teknologi hijau, mengaplikasikan dasar ini kepada semua pihak, termasuklah rakyat. Okay, menguatkuasakan undang-undang yang berkaitan dengan pencemaran alam dan sebagainya. So, ini bahagian kerajaan. Sebagai rakyat, terutama rakyat Malaysia, kita perlu apa? Kita perlu patuh kepada arahan kerajaan kita. Okay, mana yang baik kita buat. Alright. Dan kita sendiri yang perlu bertanggungjawab, okay, dalam memastikan bahawa segala yang kita bincangkan tadi, okay, dapat kita aplikasikan dan dapat kita amalkan demi kelangsungan kelestarian alam semula jadi kita di negara ini terutamanya. Okay. So, ini sahaja untuk hari ini berkenaan dengan perbincangan topik kita, iaitu sektor tenaga dan bagaimana aplikasi teknologi hijau membantu menangani isu-isu sosio-saintifik dalam sektor tenaga ini. Okay, pada kelas akan datang kita akan tengok kepada sektor pengurusan sisa dan air sisa berserta dengan sektor pertanian dan perhutanan. Okay, so sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.